TV KPM. Jalan untuk tertubuhnya negara baru Malaysia itu sudah terbentang dengan jelasnya. Inilah yang dikenaki satu teladan kerana dunia pada waktu ini bergaduh berbagai-bagai. Bergaduh kerana kelas orang ini lain, bergaduh sana kerana bahasa orang ini lain, bergaduh kerana agama orang lain. Tetapi bagi pihak kita, kita boleh hidup dengan baik. Kita manis muka dengan perasaan, kasih mesra antara satu dengan lain. Tidak kira apa bangsa, apa agama, rupa warna kulit, apa pun kita tidak kira, kita boleh duduk sama sekali sebagai satu bangsa. Hidup Malaysia! Hidup Malaysia! Hidup Malaysia! Hidup Malaysia! Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Anda bersama saya Aiman Sufian Azman pada hari ini dalam slot menengah atas dalam mata pelajaran sejarah tingkatan 5. Baik, apa khabar penonton-penonton sekalian? Harap semua dalam keadaan baik-baik sejahtera dan pada hari ini kita bersama dengan guru kesayangan kita iaitu Cikgu Ahmad Baihaqi Muhammad Yunus daripada SMK Merapoh Kuala Lipis Pahang. Apa khabar cikgu? Khabar baik, Aiman. Baik. Aiman sihat? Saya pun sihat cikgu. Terima kasih cikgu kerana bersama dengan kita pada hari ini. Dan kita ada juga juru bahasa isyarat yang bersama dengan kita pada hari ini, Cikgu Muhammad Bukhari Cik Hassan. Apa khabar cikgu? Baik, terima kasih cikgu kerana bersama dengan kita pada hari ini dan kita akan bersama juga dengan murid-murid kita pada hari ini cikgu. Boleh kita berkenalan dengan mereka terlebih dahulu cikgu? Okey, boleh Aiman. Dipersilakan cikgu. Okey, yang pertama sekali kita hari ini kita ditemani oleh 4 orang murid dari SMK Merapoh. Pertama kita ada Aidik, kemudian kita ada Ain Hidayah, kita ada Liana dan juga kita ada Jasmine Raihana. Okey, keempat ini akan bersama dengan kita sepanjang sesi pembelajaran pada hari ini, Aiman. Baik, cikgu. Dengan pakaian yang menarik yang mereka kenakan pada hari ini, cikgu ya. Baiklah. Dan apa topik yang akan kita bicarakan pada hari ini, cikgu? Okey, Aiman. Pada hari ini kita akan belajar satu tajuk yang cukup penting dan cukup menarik untuk kita terokai, iaitu tentang Malaysia, negara yang kita cintai hari ini, iaitu cabaran selepas pembentukan Malaysia. Yang mana selepas kita bentuk negara ini, kita tidak hadir dalam keadaan yang senang tetapi kita diuji dengan bermacam cabaran, Aiman. Jadi murid-murid kita macam mana? Dah bersedia ke untuk kita mulakan kelas kita pada hari ini? Okey, kita tengok murid-murid kita dah bersedia cikgu. Ya. Jadi apa kata cikgu kita mulakan kelas kita pada hari ini? Boleh cikgu? Boleh. Dipersilakan cikgu. Baik, Aiman, saya mulakan tajuk pembelajaran kita pada hari ini iaitu cabaran dalaman Malaysia itu sendiri yang menjadi suatu halangan dan juga masalah yang perlu untuk diatasi dengan cukup bijaksana. Yang pertama sekali, kita perlu faham dan jelas bila kita bentuk Malaysia ini, dia ialah gabungan beberapa wilayah yang membentuk sebuah negara baru selepas Semenanjung itu merdeka pada 1957. Baik, apabila kita menggabungkan Singapura, Sarawak dan juga Sabah dalam sebuah negara baru, maka kita ada suatu negara yang lebih besar, pasaran ekonomi yang lebih luas, penduduk yang lebih ramai. Jadi, cabarannya jika kita lihat di situ bagaimana pengeluaran ekonomi misalnya, yang mana kita pada asalnya bergantung kepada komoditi getah dan kelapa sawit, kemudiannya hasilnya bertambah, Aiman. Ya, betul, cikgu. kita ada petroleum, lada hitam dan sebagainya, kayu balak dan sebagainya, maka semuanya perlu diuruskan dengan baik dan pembangunannya mesti diseimbangkan. Jadi kita lihat dalam 3 aspek yang kita katakan sebagai cabaran, iaitu yang pertama ialah bagaimana kita nak mempelbagaikan kegiatan ekonomi. Ya, jika kita lihat di sini, kekayaan di Sarawak dan Sabah itu perlu diteroka dengan cukup bijaksana dan baik. Misalnya kita lihat di sini, bila kita lihat di awal pembentukan Malaysia, rakyat masih lagi hidup dalam keadaan
miskin dan juga taraf hidupnya rendah, dan kebanyakan mereka terlibat dalam ekonomi kegiatan sara diri, dan juga rakyat ini tidak terlibat sangat dalam ekonomi komersial. Jadi apa yang kerajaan perlu buat ialah kerajaan pelbagaikan bidang ekonomi kita ini dengan mempelbagaikan tanaman seperti kelapa sawit, getah, koko dan sebagainya, dan juga kerajaan membuka ruang untuk rakyat tempatan terlibat dalam industri petroleum atau minyak, khususnya di Sarawak dan juga Sabah itu, Aiman. Okey, yang kedua ialah murid-murid boleh lihat di sini bagaimana cabaran untuk kita memajukan sistem perhubungan dan pengangkutan. Ya, perhubungan ialah contoh seperti telekomunikasi dan sebagainya, pengangkutan seperti jaringan jalan raya dan sebagainya, maka semua itu perlu diuruskan oleh pihak kerajaan. Apa yang kerajaan buat ialah kerajaan memberikan tumpuan khususnya dengan memperkenalkan rancangan pembangunan 5 tahun untuk menyeimbangkan pembangunan ekonomi. Yang ketiga, Aiman, kita lihat bagaimana kita perlu memajukan sistem pendidikan. Ramai orang di Sarawak dan Sabah misalnya masih lagi tercicir untuk mendapatkan akses pendidikan. Jadi apa yang kerajaan buat? Kerajaan menambahkan bilangan sekolah dan melantik tenaga pengajar seperti saya, cikgu-cikgu, untuk mengajar anak bangsa kita di sana, Aiman. Betul, cikgu. Jadi kita lihat di sini, Aiman. Jika kita boleh lihat kepada peta, lihatlah bagaimana sebuah negara yang baru dibentuk ini, jaraknya jauh, penduduknya pelbagai, ya, demografinya yang berbeza. Semua ini merupakan satu cabaran yang perlu diatasi. Yang kedua ialah ada masalah politik di Sarawak, Aiman. Ya. Jangan kita ingat hari ini saja kita berdepan dengan kecelaruan politik, tetapi zaman dahulu pun dah ada. Perkara ini biasa berlaku. Ya. Misalnya di Sarawak ini berlaku krisis di antara Ketua Menteri pertama Sarawak, iaitu Stephen Kalong Ningkan, ya, yang hilang kepercayaan daripada Konsel Negeri, kemudian dia dipecat oleh Governor, kemudian dia memfailkan kesnya di mahkamah dan menang. Ya. Apabila beliau menjadi Ketua Menteri semula, beliau berdepan dengan undi tidak percaya oleh Konsel Negeri, yang akhirnya Sarawak diisytiharkan darurat dan berlaku krisis politik di negeri Sarawak ini yang menjejaskan kestabilan dan juga keamanan. Akhirnya Stephen Kalong Ningkan digantikan oleh Ketua Menteri kedua, iaitu Tawiz Lee. Okey, itu cabaran yang kedua di peringkat dalaman. Yang ketiga ialah cabaran perpaduan. Jika kita lihat di sini, ya, di dalam buku teks kita boleh lihat bagaimana penduduk yang rencam dan pelbagai ini perlu untuk kita satukan. Bila kita bentuk Malaysia, dia bukan lagi berkisar tentang etnik atau kaum Melayu saja, Cina dan India, tetapi kita sudah merangkumi etnik seperti Melanau, Iban, Bidayuh, Kadazan Dusun, Murut dan sebagainya. Semua ini perlu disatukan melalui pelan integrasi di peringkat negara kita. Baik, Aiman? Cikgu, ini di antara perkara yang dapat kita kongsikan pada hari ini, cikgu. Seterusnya, cikgu. Baik, saya nak terus kepada apa yang murid-murid kita boleh kongsikan pada hari ini. Ya, silakan. Saya dah berikan beberapa tugasan kepada murid untuk kita berkongsi dengan murid-murid di seluruh Malaysia. Silakan. Okey. Siapa nak mulakan tu? Siapa nak mulakan dahulu? Saya, cikgu. Ya, Yes. silakan. Saya, cikgu. Liana. Seperti yang cikgu bincangkan tadi, saya ada sediakan bahan mawjud hasil pertanian komersial. Okey, pertama saya ada getah. Lepas tu saya ada biji timah. Lepas tu saya ada ladi hitam. Petroleum. Kelapa sawit. Dan koko. Koko. Okey, bagus Liana. Okey, baik. Sebelum saya berikan penilaian terhadap prestasi murid, saya kira boleh tak ketiga-tiga yang lain angkat serentak? Apakah hasil tugasan yang anda dah selesaikan untuk kita kaitkan dengan apa yang cikgu terangkan tadi? Okey, ketiga-tiganya angkat. Okey, Liana dah selesai. Jasmine, gambar apakah yang anda sedang tayangkan itu? Ni gambar suasana sekolah vernacular pada era British. Okey, di mana kita lihat di situ gambaran bagaimana sekolah vernacular ketika era British yang kebanyakannya berada di mana, Jasmine? Di pedalaman atau di bandar? Bandar. Di bandar saja, ya. Itu juga satu cabaran. Okey, Aidik, silakan. Apakah hasil tugasan yang anda siap selesaikan? Jadi saya telah siapkan model sistem pengangkutan di Sarawak dan Sabah. Okey. Seperti ini ialah terbang. Okey, lapangan terbang. Saya ada
Jalan Raya, Jalan Raya, dan yang terakhir saya ada pelabuhan. Pelabuhan. Okey, yang terakhir sekali, silakan Ain. Saya sediakan bahan hasil pertanian komersial. Ya. Ini lada hitam. Lada hitam. Ini coklat. Okey. Ini minyak masak. Minyak masak. Okey. Dan ini selipar getah. Slipper getah. Okey, bagus. Jadi, jika kita boleh lihat di situ, itulah yang dimasukkan cabaran di peringkat dalaman Malaysia, baik dari sudut pembangunan ekonomi, kepelbagaian ekonomi komersial yang kita nak usahakan, dan akhir sekali, apakah fungsi kerajaan itu? Kerajaan membangunkan infrastruktur untuk mengatasi masalah perhubungan dan pengangkutan tadi, Aiman. Jadi, keseluruhannya, masalah yang pertama selepas pembentukan Malaysia iaitu isu dalaman ini kita lihat memang berlaku, tetapi adakah kerajaan kita berdiam diri? Tidak. Kerajaan telah melakukan sesuatu. Kita jumpa lagi seterusnya. Baik cikgu, kita nak sambung lagi selepas ini. Murid-murid telah menghasilkan satu kerja yang cukup menarik, cukup baik. Tahniah kita ucapkan. Kita berehat seketika kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman dalam slot menengah atas. Mata pelajaran kita pada hari ini adalah sejarah tingkatan 5. Baik cikgu, boleh kita teruskan lagi cikgu? Ya, boleh Aiman. Silakan. Okey. Baik Aiman, tajuk yang kedua ini jika kita lihat ia cukup penting, iaitu masalah yang melibatkan perpisahan Singapura daripada gagasan Malaysia, ya. Okey, baik. Kita lihat dahulu yang pertama Aiman. Okey, saya nak terangkan apa sebab Singapura berpisah daripada Malaysia. Okey, kita akan lihat dalam 3 aspek, iaitu politik, ekonomi dan juga sosial. Okey, dari segi politik, kita ada masalah apabila Lee Kuan Yew tidak berpuas hati dengan peranan Singapura yang dirasakan terhad. Biasalah Aiman, Singapura ini sebuah wilayah yang maju, ada sejarah yang panjang. Bila mereka masuk dalam Malaysia, mereka terpaksa berkorban dan juga banyak kepentingan mereka perlu untuk dikorbankan. Sebab kita membentuk sebuah negara yang rencam Aiman. Jadi Lee Kuan Yew tidak berpuas hati. Yang kedua, kita ada konflik yang memang dah berlaku pun sebelum pembentukan Malaysia di antara pemimpin PAP dan juga Parti Perikatan yang berada di Semenanjung. Kemudian apabila Lee Kuan Yew menggerakkan kempen Malaysia dengan sasaran untuk menuntut hak sama rata, maka ini menjadi satu masalah yang cukup besar yang perlu diselesaikan oleh kerajaan pusat. Okey, yang kedua ialah kita ada masalah di sudut ekonomi. Apabila Singapura dia menuntut supaya dibuka pasaran secara bersama ini, ya. Okey, yang kedua ialah Singapura juga tidak berpuas hati dengan cadangan tambahan cukai yang ingin diperkenalkan oleh kerajaan pusat. Yang seterusnya ialah apabila Singapura mahu mengenakan kadar faedah terhadap pinjaman 150 juta, ya. Yang ini ialah bila kerajaan pusat meminta Singapura memberikan pinjaman supaya kerajaan ada dana yang mencukupi untuk membangunkan wilayah yang tersisih seperti Sarawak dan Sabah ini untuk kita bangunkan, ya. Jadi isu-isu ini menyebabkan wujudnya keretakan di antara hubungan kerajaan pusat dan juga pemimpin Singapura itu sendiri. Dan akhir sekali, seperti yang murid saya dari SMK Merapu ni pakai, kita ni sebuah negara yang pelbagai kaum. Ya. Kita ada Cina, ada orang India, ada orang Melayu, ada kadazan dusun daripada Sabah itu. Ya. Jadi semua ini wujud dalam perbezaan. Seperti yang kita lihat di awal rancangan tadi, kita tunjukkan ucapan Tunku Abdul Rahman itu bagaimana dia menyebut tentang perbezaan itu, tetapi kita tetap boleh hidup walaupun berbeza warna kulit, agama dan sebagainya, Iman. Okey. Jadi dari sudut masalah hubung kaum ini wujud di Singapura apabila wujud masalah rusuhan kaum, ya, khususnya kerana tuntutan sama rata ini yang menyebabkan kerajaan mula memikirkan sesuatu untuk kita elakkan kesan jangka panjang, Iman. Okey. Jadi kita lihat
dari sudut kronologinya macam mana Singapura itu berpisah, dia bermula daripada 29 Jun 1965 apabila Tun Abdul Razak dan Lee Kuan Yew ini berbincang tetapi gagal. Kemudian Tunku Abdul Rahman arahkan mesyuarat supaya bincang bagaimana kita nak putuskan pemisahan Singapura ini, dan akhirnya Kabinet Malaysia bersetuju supaya Singapura itu berpisah daripada Malaysia, dan 7 Ogos 1965 Tunku Abdul Rahman dan juga Lee Kuan Yew menandatangani satu perjanjian, dan akhirnya 9 Ogos 1965 Singapura berpisah dan rang undang-undang pemisahan Singapura diluluskan di peringkat parlimen. Ya, ini ialah dari sudut kronologi. Baik, kita lihat kepada elemen yang saya nak kongsikan pada hari ini. Sebelum itu, saya dah berikan satu tugasan. Selalunya kita baca buku teks ni, Aiman, kita kena perhatikan beberapa sisipan penting. Ya, cikgu. Yang ni kita nak kongsikan. Jadi, saya persilakan mana-mana murid. Silakan. Okey. Okey, untuk kongsi keratan akhbar. Silakan. Siapa nak cuba? Okey. Saya, cikgu. Ya, Saya, cikgu. Aidik, silakan. Pernyataan Tunku Abdul Rahman Putra Haj terhadap sikap kerajaan Singapura memberikan pinjaman. Singapura dulu menurut perjanjian Malaysia berjanji hendak memberi pinjaman $150 juta kepada kerajaan pusat untuk pembangunan ekonomi Sabah dan Sarawak. Sebahagian pinjaman itu tidak dikenakan bunga, tetapi pinjaman ini pun tidak diberikan. Singapura kemudian bertagih pula atas wang bunga pinjaman lain. Okey, isu tentang pinjaman ini disebut dengan jelas oleh Tunku Abdul Rahman sebagai satu punca, ya. Okey, jadi saya berikan 5 bintang atas kerja buat yang dibuat oleh Aidik tadi. Okey, saya silakan, mungkin ada seorang lagi yang nak berkongsi sisipan di dalam buku teks. Ya, silakan Jasmine. Saya nak terangkan tentang pernyataan Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj tentang konsep Malaysia. Okey, silakan. Tunku pernah berkata konsep Malaysia ni yang dianjurkan oleh PAP seolah-olah menyifatkan Malaysia hanya utamakan satu bangsa saja. Okey. Kerajaan Singapura pula dikatakan burukkan nama kerajaan pusat di luar negara. Wartawan asing yang ditemuinya di England dan Perancis, mereka ni salah sangka dan menduga kerajaan pusat tidak berlaku adil kepada bangsa-bangsa lain. Okey, itulah masalah-masalah yang dihadapi oleh Tunku Abdul Rahman. Bayangkan, beliau pergi ke luar negara, apa yang wartawan asing tanya ialah seolah-olah kita mendiskriminasikan sesetengah etnik. Sedangkan perkara itu tidak berlaku. Bila Tunku Abdul Rahman kaji dan menilai semula di peringkat dalaman, rupanya ada kempen memburuk-burukkan kerajaan pusat di luar negara. Maka jika perkara ini tidak diatasi atau tidak diselesaikan, kita akan berdepan dengan kesan jangka panjang. Ya? Mungkin akan berlaku rusuhan etnik yang tidak boleh diselesaikan, kerenggangan antara kaum itu tidak boleh dirapatkan. Jadi perkara itu menjadi satu masalah yang perlu diselesaikan. Jadi secara keseluruhannya, cikgu berikan 5 bintang atas tugasan dan juga kerja buat anda. Baik, kita ada satu video yang saya datangkan khas daripada persembahan kumpulan Dikir Barat SMK Merapu, namanya Seri Merapu, Aiman. Dalam Dikir Barat ini sebenarnya bukan berdikir saja, tetapi liriknya saya nak murid-murid perhatikan betul-betul elemen faktor pemisahan Singapura. Selepas ini kita akan uji sama ada murid dapat tangkap atau tidak isi yang ada dalam kandungan lirik tersebut. Jadi kita saksikan tayangan video Dikir Barat dari Seri Merapu. Silakan.
itu dia persembahan daripada murid-murid kita daripada SMK Merapoh, Kuala Lumpur Ustaz cikgu Jadi ini dia di antara intipati yang kita dapat lihat dalam lirik tadi menunjukkan bahawa kita tak nak supaya kita berpecah dan sebagainya cikgu. Mungkin cikgu boleh perjelaskan sikit tentang lagu yang kita dengarkan tadi. Okey. Ini juga satu tugasan yang saya sediakan kepada anak murid, kepada murid-murid untuk diselesaikan. Jadi saya nak minta respon daripada murid yang bersama dengan saya hari ini. Apakah elemen faktor pemisahan Singapura yang anda dapat dengar dan lihat melalui lirik di K-Barat tersebut? Silakan. Siapa nak mencuba? Saya, cikgu. Ya, okey. Silakan Ain. Rangkap kedua, baris pertama dan ketiga yang menunjukkan konsep sama rata dan bunga dalam pinjaman. Okey, baris kedua iaitu konsep sama rata dan juga bunga dalam pinjaman. Betul Ain? Ya, betul. Okey, baik. Kita tengok lagi apakah elemen atau faktor lain selain daripada masalah konsep sama rata dan juga bunga dalam pinjaman. Okey, silakan. Siapa nak cuba? Saya cikgu. Okey, silakan Liana. Saya rujuk kepada rangkap keempat, baris ketiga, isu kaum dan bangsa dan rangkap keenam, baris pertama hingga ketiga. Lee Kuan Yew jadi punca kena buka pasaran kita seterus antara parti ialah salah satu punca pemisahan Singapura dan Malaysia. Okey, maknanya di baris pertama atau baris kedua? Rangkap ke berapa? Rangkap keempat. Baris ketiga, rangkap betul? Keempat, baris ketiga. Okey, isu kaum dan bangsa. Kemudian baris yang ke-6. Okey, baris rangkap yang ke-6, baris pertama, kedua dan ketiga, betul? Liana? Okey, baik. Jadi, kita tengok adakah tepat jawapan yang diberikan oleh murid tadi, Aiman? Okey. Ya, cikgu. Ini saya sediakan. Okey. Jadi, saya serahkan kepada Aiman. Tepat atau tidak jawapan yang diberikan oleh murid-murid tadi? Tepat sekali, cikgu. Okey, bagus. Saya berikan 5 bintang atas usaha dan juga jawapan mereka. Okey, tahniah diucapkan. Okey, baik. Jadi, secara keseluruhannya, kita lihat bagaimana faktor pemisahan Singapura itu seperti yang ada dalam lirik di K-Barat tadi ialah ada yang pertama konsep sama rata, yang kedua masalah bunga dalam pinjaman itu sendiri, kemudian yang ketiga isu kaum dan bangsa, yang keempat daripada pemimpin PAP iaitu Lee Kuan Yew sendiri, yang kelima soal pembukaan pasaran bersama, kemudian perseteruan antara parti PAP dan juga Parti Perikatan Aiman. Okey, itu saja untuk tajuk yang kedua ini. Silakan. Baik, cikgu. Kita berehat seketika, cikgu, boleh? Boleh. Baik, para penonton, murid-murid jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM pada hari ini dalam slot menengah atas mata pelajaran sejarah tingkatan 5. Baik cikgu, untuk segmen kali ini apa yang akan cikgu kongsikan? Okey, baik Aiman, kita terus kepada tajuk yang ketiga yang kita nak bincangkan iaitu menangani ancaman komunis. Komunis ini juga satu masalah yang perlu kita selesaikan selepas pembentukan Malaysia, Aiman. Okey, jadi kita lihat yang pertama sekali, kita nak faham macam mana komunis itu mengganas atau memberikan ancaman kepada negara kita. Okey, yang pertama kita bahagikan kepada gerakan politik dan yang kedua komunis juga memberi ancaman dari sudut serangan bersenjata, ya. Kita pergi dahulu kepada yang pertama, gerakan politik, iaitu apabila komunis ini mula terlibat dalam politik dan juga mereka secara lantang, ya, menolak gagasan Malaysia dan apa yang mereka buat? Mereka mula
membentuk satu gerakan politik yang memberikan ancaman kepada ketenteraman awam dan akhirnya kerajaan Sarawak bertindak dengan memburu dan juga menangkap ahli komunis yang terlibat dan seterusnya apa yang mereka buat, Aiman? Apa yang mereka buat? Mereka lari ke Kalimantan dan juga membentuk Parti Komunis Kalimantan Utara atau juga disebut sebagai PKKU. Dan PKKU ini juga meneruskan tentangan melalui satu lagi pasukan yang dikenali sebagai Pasukan Rakyat Kalimantan Utara atau juga PARAKU dan juga Pasukan Gerila Rakyat Sarawak PGRS. Untuk tujuan apa mereka menentang pihak kerajaan di Sarawak, Aiman? Untuk tujuan apa? Cuba Aiman teka. Menentang untuk mendapatkan tanah di situ ke cikgu? Bukan, Aiman. Untuk membentuk Republik Komunis di Sarawak. Maknanya dia memang menolak secara total pembentukan Malaysia. Itu yang pertama. Yang kedua, Aiman, dan juga murid-murid, kita lihat bagaimana komunis mula melakukan serangan bersenjata khususnya pada 5 Ogos 1952 di Batu Kitang di Kuching, Sarawak dan ini dianggap sebagai tanda permulaan serangan komunis terhadap orang awam, Aiman. Okey. Jadi kita lihat yang kedua, apakah reaksi dan tindakan kerajaan? Adakah kerajaan mendiamkan diri? Tidak, ya. Yang pertama sekali, kerajaan melancarkan perang saraf, iaitu kita lihat dalam senarai ini kerajaan mengadakan perhimpunan awam, kerajaan menyebarkan risalah, kemudian isytihar kawasan putih dan kerajaan menawarkan program pengampunan untuk anggota komunis yang mahu meletak senjata dan menyerah diri. Seterusnya kerajaan membangunkan infrastruktur yang khusus untuk memisahkan komunis dengan orang awam dan juga masyarakat itu sendiri. Ini disebut sebagai gerakan perang saraf oleh pihak kerajaan. Yang kedua ialah, Aiman, kita lihat bagaimana kerajaan menjalankan operasi ketenteraan. Ada banyak siri operasi, Aiman. Contoh yang pertama ialah operasi Hema 1965, operasi melalui Rescam, kemudian ada operasi Seri Aman dan semua operasi ini boleh kita anggap berjaya kerana dia berjaya mengelemahkan gerakan komunis di Sarawak, ya. Okey, seterusnya kita nak lihat khusus satu operasi dikenali sebagai operasi Hema atau operasi Hema Sarawak, Aiman. Okey, dan operasi ini sebenarnya dia agak mirip dengan satu perancangan kerajaan di Semenanjung ketika kita berdepan dengan ancaman komunis, iaitu rancangan BRICS, iaitu membina penempatan untuk masyarakat supaya dia terpisah daripada pengaruh komunis dan juga bantuan terhadap komunis itu sendiri. Dan operasi ini dia bermula pada Julai 1965 apabila kerajaan mewujudkan satu penempatan baru untuk mengumpulkan 7,500 orang dalam satu kawasan dan dalam 3 hari 1,200 keluarga khususnya etnik Cina berketurunan Hakka diarahkan berpindah ke 3 kawasan penempatan di sepanjang Jalan Kuching dan juga Serian, ya. Jadi seterusnya kita lihat bagaimana penempatan ini mirip ketika kita PKP baru ni, Aiman. Apa yang berlaku? Kawasan itu dikawal sepanjang masa, dikenakan perintah berkurung 24 jam sehari dengan tujuan supaya ia boleh melindungi penduduk daripada ancaman komunis dan akhirnya gerakan komunis mulai goyah dan juga kita boleh membanteras dengan cukup efektif. 1970 operasi Hema diteruskan atau ditamatkan, Aiman? Ditamatkan. Ditamatkan. Okey, bagus, tepat sekali. Okey, baik. Kita pergi ke bahagian ini. Secara keseluruhannya kita nak lihat bagaimana operasi ketenteraan yang dibuat oleh kerajaan ini untuk membanteras komunis ini. Ada banyak, Aiman, ya. Ya, cikgu. Khususnya ada operasi Hema, operasi rampasan senjata, operasi Jala Raja, operasi Ngayau, kemudian ada penubuhan Rescam, operasi Seri Aman dan akhir sekali kita mengadakan perjanjian damai untuk menamatkan ancaman komunis pada 17 Oktober 1990, ya. Okey, baik. Kita lihat seterusnya. Komunis juga tidak mencetuskan masalah di Sarawak sahaja tetapi juga di Semenanjung, iaitu apabila komunis mula membunuh anggota keselamatan dan juga orang awam. Kita lihat di sini bagaimana komunis mula menyerang pasukan keselamatan, membunuh ketua polis, kemudian membunuh ketua polis negeri Perak, ya, menyeksa seorang wanita, menanam periuk api dan juga meletupkan jalan raya dan jambatan di Semenanjung itu sendiri, Aiman, ya. Jadi kita lihat yang kedua, apa yang dibuat oleh komunis ini sudah melampaui batas, ya, apabila mereka mengebom Tugu Negara. Maknanya Tugu Negara yang ada hari ini itu yang kedua dah, Aiman. Yang pertama dah diletupkan oleh komunis dan
masyarakat mula marah dan mendesak kerajaan supaya bertindak keras terhadap komunis, sehingga ada yang mencadangkan supaya kita menggunakan Akta Keselamatan Dalam Negeri dan kerajaan menguatkan perkhidmatan perisikan untuk membenteras komunis. Itu Aiman. Jadi Aiman, saya nak kukuhkan lagi kefahaman murid dengan satu aktiviti iaitu sesi perbahasan di Parlimen. Wow. Okey. Jadi kita nak tengok perdebatan hangat pada hari ini antara kerajaan dan juga pembangkang untuk satu usul yang menarik iaitu menangani ancaman komunis, strategi counter-insurgency COIN, pilihan terbaik atau tidak. Silakan kepada Tuan Speaker untuk memulakan sesi perbahasan. Okey, silakan. Baiklah hadirin sekalian, dengan kuasa yang ada pada saya selaku speaker bertugas pada hari ini dibantu oleh penjaga masa, saya mulakan persidangan Dewan dengan mempersilakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Nurul Liana Syahirah binti Muhammad Syukri untuk membentangkan usul menangani ancaman komunis, strategi counter-insurgency COIN, pilihan terbaik. Dipersilakan. Terima kasih Tuan Speaker. Perwakilan kerajaan, Pakatan Pembangkang seterusnya hadirin yang dimuliakan. Selamat bersidang. Tuan Speaker, saya mulakan perbahasan dengan pentahkikan usul. Secara latanya, frasa menangani ancaman komunis merujuk kepada langkah-langkah yang telah diusahakan oleh pihak kerajaan sewaktu berhadapan ancaman komunis pasca pembentukan Malaysia di Sarawak dan Semenanjung. Kita beralih kepada takrifan strategi counter-insurgency, COIN. Apa itu COIN? Ianya merujuk kepada usaha keselamatan dan pembangunan untuk memenangi hati dan fikiran rakyat bagi menyokong agenda dan dasar kerajaan memerangi komunis, melibatkan kerjasama antara pasukan keselamatan, ahli politik dan agensi kerajaan. Mengapa kami usulkan ianya menjadi pilihan terbaik? Jawabnya, kami sandarkan kepada dua parameter terbaik, yakni pertama, kekuatan kerjasama semua pihak. Kedua, impak positif yang terhasil melalui strategi ini. Mohon untuk terus mencadang. Terima kasih. Terima kasih Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Menjunjung demokrasi berparlimen, Dewan mempersilakan Ketua Pembangkang Yang Berhormat Jasmine Raihana binti Arifin untuk membentangkan premis pembangkang. Dipersilakan. Terima kasih Tuan Speaker. Respon terus kepada pendefinisian usul oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Kata beliau, strategi counter-insurgency COIN merupakan pilihan terbaik dalam kaedah kita untuk menangani ancaman komunis. Saya memilih untuk tidak bersetuju dengan frasa pilihan terbaik. Pertama, jika parameter beliau disandarkan kepada kekuatan kerjasama, ya, memanglah ianya bersifat penting. Pun begitu soalnya, adakah ia cukup memenuhi kriteria terbaik? Tidak. Kami katakan menangani ancaman komunis perlukan pendekatan yang lebih realistik. Apakah buktinya? Mari kita lihat senarai usaha kerajaan. Operasi Hammer, Jala Raja, Ngayau di Sarawak adalah kayu ukur tepat untuk kami katakan inilah pendekatan yang lebih realistik. Tuan Speaker, kami konsensus untuk katakan pendekatan operasi ketenteraan pilihan terbaik dan lebih realistik dalam menangani komunis. Maka, benarlah menangani ancaman komunis, strategi counter-insurgency COIN bukan pilihan terbaik. Mohon membangkang usul. Terima kasih. Ya, itu Aiman, ya, satu sesi perbahasan di antara Perdana Menteri dengan Ketua Pembangkang tentang usul mana satu yang lebih baik? Pendekatan atau strategi counter-insurgency atau disebut sebagai COIN ataupun pembangkang datang dengan satu cadangan baru iaitu dia melihat bahawa operasi ketenteraan itu yang lebih realistik. Jadi pada saya semua yang dibuat oleh kerajaan itu pilihan terbaik, ya. Sebab kita berjaya mengekalkan keamanan dan juga menangani ancaman komunis melalui banyak pendekatan dan cara. Penyakitnya berbeza, Aiman, pastilah ubat dan remedinya berbeza. Ya, jadi itulah juga disebut oleh Ketua Pembangkang tadi, iaitu kita juga ada operasi ketenteraan seperti operasi Jala Raja, kemudian ada operasi Hammer dan sebagainya. Itu juga menyumbang kepada keupayaan kita menangani ancaman komunis. Jadi secara keseluruhannya, Aiman, kita berdepan dengan cabaran komunis, tetapi kerajaan telah melakukan pendekatan yang cukup baik dan bijak
melalui operasi hema, melalui perjanjian damainya dan sebagainya, akhirnya ancaman komunis berjaya kita kawal dan kita atasi. Baik cikgu, terima kasih cikgu atas penjelasan cikgu. Jadi kita nak berehat seketika. Okey, sebelum tu Aiman, ya, cikgu. Kita kena berikan kredit. Betul lah kepada perbahasan tadi, saya berikan 5 bintang juga kerana mereka memberikan satu persembahan cukup bagus. Wow. Silakan. Tahniah saya ucapkan kepada semua murid-murid kita yang berbahas sebentar tadi, yang mana dengan cerita mereka ni dapat pergi ke peringkat negeri Pahang cikgu. Ya, peringkat negeri nombor 3 di peringkat negeri Pahang. Nombor 3 di peringkat negeri. Tahniah saya ucapkan, dan kita berehat seketika para penonton. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman dalam slot menengah atas hari ini dalam mata pelajaran sejarah tingkatan 5 bersama dengan kita pada hari ini Cikgu Baihaki. Baik cikgu, untuk segmen seterusnya apakah yang akan cikgu kongsikan? Segmen yang seterusnya Aiman, saya nak mulakan dahulu dengan respon daripada murid. Saya buka kepada pendapat murid. Di awal siaran tadi kita ada tayangkan satu gimmick ucapan. Ucapan siapakah itu dan apakah intipati dalam ucapan itu yang anda dapat. Okey, silakan. Silakan. Saya cikgu. Ya, Jasmine. Silakan. Itu ucapan Tunku Abdul Rahman sempena penubuhan Malaysia. Kenapa dia sangka itu Tunku Abdul Rahman? Mungkin dia tengok songkok saya sengit. Sikit. Ya. Okey, baik. Saya buka lagi ruang untuk murid yang kedua untuk berkongsi pandangan. Silakan. Okey, silakan. Siapa nak, Seterusnya. nak berikan pandangan? Apa yang Tunku Abdul Rahman sebut tadi? Tentang apa? Saya cikgu. Ya, Aidik. Silakan. Tunku Abdul Rahman dia cakap pasal dia ketepikan semua perbezaan dalam Malaysia ni seperti kaum, agama, dia tepikan. Ya, bagus ya. Jadi murid masih lagi ingat apa yang kita nak fokuskan pada hari ini, iaitu bagaimana tajuk yang keempat ini kita nak bincangkan isu pembangunan dan ekonomi. Ya, semua yang disebutkan oleh Tunku Abdul Rahman itu iaitu kita perlu ketepikan perbezaan, kita perlu memanfaatkan semua sumber kekayaan yang ada dalam negara kita, tetapi kita tetap berdepan dengan beberapa masalah. Okey, kita lihat dahulu yang pertama, Iman. Saya senaraikan masalah yang pertama ialah masalah isu ekonomi. Iaitu isu pembangunan sosioekonomi itu sendiri. Apabila kita pada peringkat awal ini, kita terlalu bergantung kepada komoditi asas. Sejak daripada zaman British lagi. Ya, kita kena faham, bila British datang ke negara kita ini, mereka membangunkan ladang-ladang, membangunkan aspek pelombongan dan sebagainya. Maka selepas mereka, kita masih lagi bergantung kepada sektor ekonomi yang sama, Aiman. Jadi, kebetulannya pada zaman ini juga kita berdepan dengan satu krisis kejatuhan harga getah dan juga bahan mentah itu sendiri. Kemudian kerajaan melihat bahawa penduduk yang terlibat di dalam bidang pertanian ini masih lagi ketinggalan dari segi penggunaan teknologi dan peralatan. Ya. Jadi, disebabkan oleh kekurangan dan juga kedaifan tersebut, menyebabkan golongan petani atau rakyat di bawahan ini yang terlibat dalam sektor pertanian terdiri daripada golongan berpendapatan rendah yang ramai, dan pertanian komersial lain yang kita bincangkan tadi masih lagi kurang diusahakan oleh petani. Jadi, apakah yang kerajaan buat untuk mengatasi masalah ini? Okey, yang pertama sekali ialah kerajaan mempelbagaikan kegiatan ekonomi, pertanian dan juga industri pemprosesan. Maknanya kita mula menghasilkan produk sendiri. Ya, kita membangunkan kilang dan juga industri. Kemudian yang kedua, kerajaan mencari pasaran baru untuk komoditi getah dan juga biji timah untuk mengatasi masalah kejatuhan harga tadi. Okey, yang ketiga ialah kerajaan mempelbagaikan bidang pertanian, ya,
Khususnya kita mula memberikan tumpuan terhadap sektor komoditi kelapa sawit dan juga koko. Di samping kita ada sektor ekonomi seperti petroleum, ya, kayu balak dan sebagainya. Kemudian kita pelbagaikan pengeluaran komoditi negara, ya. Ini disebut komoditi. Komoditi maksudnya hasil atau bidang pertanian kita usahakan itu dipelbagaikan. Okey, itu yang pertama, Iman. Isu yang kedua, isu taraf hidup penduduk yang berbeza. Sebab itu saya tayangkan peta tadi, anda boleh lihat sendiri, bayangkan perbezaan jurang kesenjangan di antara penduduk di Sabah, Sarawak, Semenanjung itu sendiri, di kawasan bandar, kawasan luar bandar, ya, itu berlaku, maka kerajaan perlu selesaikan masalah ini. Apakah tindakan kerajaan? Okey, yang pertama sekali ialah kerajaan melancarkan program pembangunan negara, iaitu satu rancangan bersepadu dan kerajaan menggerakkan aktiviti perkilangan dan pembuatan negara dengan cara membuka kawasan baru. Kemudian yang ketiga, kerajaan mempercepatkan integrasi, maksudnya perpaduan di kalangan penduduk, dan kerajaan perlukan dana, duit untuk melakukan semua insentif dan juga rangsangan ekonomi tadi dengan cara mendapatkan bantuan Bank Dunia. Itu yang kedua. Yang ketiga, Iman, kita nak lihat kepada isu peluang pekerjaan, iaitu apabila kita berdepan dengan masalah peluang pekerjaan yang terhad, ya, dan elemen ini menyebabkan masalah sampingan lain, itu seperti pengangguran akan meningkat. Aiman, saya nak tanya juga. Ya, Cikgu. Mengapa peluang pekerjaan ini terhad? Sebab mungkin tak ada berlakunya pemprosesan seperti yang Cikgu sebut sebentar tadi. Jadi peluang pekerjaan tu kurang. Tak ada kilang, tak ada industri dan sebagainya, betul ya, Aiman? Okey, jadi saya nak tanya juga kepada murid, pendapat anda. Apakah kesan positif bila kerajaan mula memberikan tumpuan untuk membina kilang, membina penempatan penduduk dan sebagainya terhadap satu-satu kawasan itu? Siapa nak berikan idea dan pandangan? Silakan. Okey, silakan. Nampak? Ain. Cikgu. Ain. Okey. Ain atau Aidik, silakan mana-mana. Saya dulu. Okey, Aidik. Jadi kesan daripada itu, ekonomi negara akan semakin meningkat dan peluang pekerjaan bagi rakyat-rakyat yang duduk dalam keadaan daif atau tidak mempunyai peluang pekerjaan sebelum ini akan mendapat peluang pekerjaan yang lebih besar dan luas. Banyak perkara disebut oleh Aiman tadi, iaitu peningkatan peluang ekonomi, peningkatan peluang pekerjaan dan juga taraf hidup itu sendiri. Saya buka ruang untuk Ain nak berikan pandangan. Okey. So, ekonomi penduduk pun akan meningkatlah. Taraf hidup pun akan meningkat jika banyak peluang pekerjaan dibuka. Okey, maknanya bila dah ada pekerjaan, orang dah ada pendapatan, dia boleh berbelanja, akan banyaklah sektor ekonomi hiliran yang akan wujud, restoran, kedai dan sebagainya, maka kawasan baru itu boleh diusahakan, ya. Okey, kemudian yang paling penting yang kita nak lihat di sini ialah bijaknya pemimpin kita ini merancang ialah untuk mengatasi masalah pekerjaan terhad ini, selain daripada kita membuka peluang pekerjaan yang lebih banyak, tetapi kita meningkatkan kemahiran masyarakat itu sendiri dengan cara menubuhkan pusat latihan vokasional dan teknikal, dan juga kerajaan meluaskan peluang pekerjaan kepada penduduk, ya. Jadi semua ini merupakan insentif untuk menyelesaikan isu peluang pekerjaan dan juga kadar pengangguran yang semakin meningkat. Dan yang keempat, yang terakhir ialah isu masalah kesihatan dan sosial. Ini juga isu yang cukup penting, dah pun berlaku sejak kita membentuk Malaysia sampailah ke hari ini. Hari ini kita berdepan isu kesihatan juga. Betul? Apa isunya, Aiman? Isu mungkin COVID-19, Cikgu? Ya, COVID-19 dan kita akan berdepan lagi dengan banyak isu kesihatan yang lain, dan kita lihat tindakan kerajaan tetap sama. Okey, kita lihat dahulu apa isu masalah yang kita hadapi ketika di era pembentukan Malaysia ini. Itu yang pertama, keperluan asas dan hak wanita yang hamil, ya, yang terhad untuk memperoleh keputusan perkhidmatan kesihatan yang baik, ya. Contohnya hospital, tenaga pakar dan sebagainya. Kemudian kita juga mengalami masalah kurang kemudahan perkhidmatan kesihatan profesional kepada ibu-ibu mengandung. Apa maksud kesihatan profesional? Mungkin doktor pakar? Ya, betul. Doktor pakar, teknologi, ya, infrastruktur prasarana, semua ini perlu untuk kita fikirkan. Maklumlah kita baru saja membentuk sebuah negara, ya, dan banyak perkara ini sebenarnya diabaikan oleh pihak penjajah kolonial British itu sendiri. Maka kita kena bangkitkan semula dan
paling penting sekali kita berdepan dengan masalah kadar kelahiran tidak normal dan kematian tinggi. Kenapa ada masalah kelahiran tidak normal ini, Aiman? Mungkin faktor makanan ataupun persekitaran itu sendiri, cikgu? Ya, betul. Pemakanan, persekitaran, taraf hidup dan juga pemberian ubatan. Maksudnya suplemen yang diambil ibu ini masih lagi ketinggalan menyebabkan wujudnya masalah kelahiran tidak normal dan juga kematian yang tinggi. Jadi apa yang dibuat oleh kerajaan? Kerajaan mengurangkan kadar kelahiran. Macam mana nak mengurangkan kadar kelahiran ni? Ya, caranya ialah kerajaan memperkenalkan program perancang keluarga. Ya, dengan tujuan supaya kadar kelahiran itu tidak terlalu ramai. Dalam masa kerajaan membeli masa untuk membangunkan infrastruktur yang lebih baik dan juga teknologi kesihatan yang lebih baik kepada ibu-ibu mengandung, dan juga kerajaan menambah baik perkhidmatan kesihatan di kawasan luar bandar misalnya. Sebab itu kita akan lihat pada hari ini masih lagi ada di kawasan-kawasan kampung, ada klinik komuniti dan sebagainya. Itulah hasil daripada gerak kerja yang kita buat sejak daripada kita membentuk Malaysia, Aiman. Baiklah, Aiman. Saya dah sediakan satu tugasan untuk murid selesaikan. Sekarang kita nak tengok adakah kefahaman mereka terhadap kupasan yang kita berikan tadi cukup mantap, ya, atau mereka belum lagi menguasai apakah yang nak kita bincangkan. Baik, di paparan slide ini saya nak kongsikan bagaimana salah satu gambaran sebab mengapa Singapura dan Malaysia itu perlu berpisah. Dan saya sediakan satu tugasan iaitu kita nak lihat cuba dan jaya. Soalannya ialah berikut merupakan satu gambaran situasi konflik antara pemimpin perikatan dan Singapura. Pada pendapat anda, mengapakah kestabilan politik penting dalam mengekalkan keharmonian dan keamanan negara? Okey. Jadi ini satu soalan yang perlu dijawab oleh murid-murid yang bersama dengan saya hari ini. Baik, saya kira murid-murid yang bersama dengan saya sudah pun bersedia. Jadi, saya nak buka ruang kepada siapa yang nak mencuba. Silakan, siapa-siapa saja boleh mencuba dan menyatakan pendapat masing-masing. Silakan. Saya cikgu. Kestabilan politik penting untuk mengukuhkan perpaduan dalam kalangan masyarakat. Okey, itu jawapan daripada Yana. Kita buka ruang lagi. Siapa lagi nak memberikan idea tambahan atau perspektif yang mungkin berbeza berbanding dengan Yana? Silakan. Saya cikgu. Kestabilan politik penting kerana kedaulatan negara tidak boleh digugat oleh kuasa luar. Okey, kestabilan dan juga kedaulatan negara tidak boleh digugat oleh kuasa luar. Okey, kita lihat mungkin perspektif yang terakhir, yang ketiga, silakan. Saya cikgu. Kestabilan politik penting untuk memastikan pentadbiran kerajaan kekal berfungsi dengan baik. Okey, bagus. Maknanya kesemua murid boleh memberikan jawapan dan juga sudut pandang yang cukup bernas. Saya berikan 5 bintang atas kerja buat dan juga jawapan yang anda berikan. Tahniah diucapkan. Okey, jadi secara keseluruhannya hari ini kita belajar satu tajuk yang cukup penting, iaitu bagaimana cabaran selepas pembentukan Malaysia itu bukan cabaran yang biasa, tetapi cabaran yang luar biasa. Ya, okey. Jadi saya nak berikan satu kuis kepada murid. Kita nak uji sepanjang kita belajar ni, dia lekat tak apa yang saya terangkan tadi. Okay? Betul. Boleh, Aiman? Saya mulakan boleh, cikgu, kuis? silakan. Okey, yang pertama, soalannya ialah cikgu nak senaraikan 2 operasi ketenteraan yang pernah dibuat oleh kerajaan untuk menangani ancaman komunis. Okey, siapa nak cuba? Silakan. Silakan. Okey, silakan. 2 operasi. Okey. Aidik lagi, silakan. Operasi Hammer dan Rascom. Operasi Hammer dan juga Rascom, ya. Di dalam sudut sudut glosari dalam buku teks disebut kenapa operasi itu dikenali sebagai operasi Hammer. Sebab daripada satu ucapan pemikir waktu itu yang mengatakan kita akan hammer. Kita akan tukul golongan komunis itu menggunakan perkataan hammer itu. Maka operasi itu dikenali sebagai operasi hammer. Okey, bagus Aidik, saya berikan 3 bintang untuk jawapan tadi. Okey, silakan
Yang lain mungkin nak tambah? Atau saya teruskan dengan soalan kedua? Tak ada? Okey, saya terus pada soalan yang kedua. Okey, ada Jasmine, silakan. Operasi Seri Aman. Operasi Seri Aman, ya. Okey, dan semua operasi itu berjaya atau gagal, Yasmin? Berjaya. Berjaya, ya, dan gerakan komunis boleh dipatahkan. Okey, soalan yang kedua saya nak tanya kepada murid ialah sebutkan satu masalah dalam kerangka peluang pekerjaan yang kita depani selepas pembentukan Malaysia. Satu masalah peluang pekerjaan yang kita alami selepas pembentukan Malaysia. Yana, mungkin? Ya. Okey, silakan. Peluang pekerjaan terhad, cikgu. Peluang pekerjaan terhad. Okey, soalan yang ketiga ialah bila kita berdepan dengan masalah peluang pekerjaan yang terhad, apakah tindakan susulan kerajaan untuk menangani masalah peluang pekerjaan terhad? Okey, siapa nak cuba? Silakan. Saya cikgu. Okey, Ain, lagi sekali silakan. Kerajaan meningkatkan kemahiran dalam masyarakat dan meningkatkan program latihan untuk pekerjaan. Okey, bagus, tepat sekali Aiman. Okey. Jadi ini murid-murid kita dapat menjawab soalan dengan baik, cikgu. Ya, betul. Jadi macam mana kita nak bagi ni, cikgu, markah kepada mereka ni, bagaimana prestasi pembelajaran mereka hari ini, cikgu? Okey, saya berikan kalau daripada skala 100, saya berikan 95% kepada mereka, ya. Wow. Kerana sebenarnya soalan itu soalan spontan, mereka boleh jawab, ya. Maknanya kefahaman mereka cukup bagus. Jadi Aiman, saya nak buka ruang kepada murid untuk buat satu kesimpulan. Okey, daripada apa yang kita belajar tadi, apa yang mereka dapat dan faham untuk kita kongsikan. Okey, boleh Aiman? Okey, silakan, cikgu. Boleh, okey. Silakan siapa nak memberikan satu analisis kesimpulan. Silakan. Saya cikgu. Okey, Ain. Pada pandangan saya lah, cabaran yang kita hadapi itu bukan kecil tetapi besar dan boleh memusnahkan negara jika gagal diuruskan dengan baik oleh pemimpin terdahulu. So, kita patut berterima kasih atas jasa buat mereka. Okey, bagus dan benar sekali apa yang disebut oleh Ain tadi. Okey, Aiman. Baik, cikgu, saya mungkin buka ruang sekali lagi. Ya. Satu orang lagi murid. Okey, silakan. Saya cikgu. Okey, silakan. Aidik. Banyak pengajaran yang kita belajar dan isu-isu yang memecah belahkan masyarakat dan negara kita patut kita elakkan. Okey, bagus. Okey, ada Aiman? sedikit rumusan daripada cikgu. Okey, pada akhir. rumusannya saya nak rumuskan dahulu potensi dan juga prestasi murid yang bersama dengan kita hari ini. Maknanya mereka faham dan jelas tentang apa yang kita nak sampaikan dan saya berikan kredit 95% terhadap kerja buat mereka, responsif mereka dan apa sahaja tugasan yang kita beri mereka selesaikan dengan baik. Dan secara rumusannya keseluruhannya Aiman, hari ini kita belajar tentang satu tajuk yang cukup penting. Bagaimana kita membentuk sebuah negara pada hari ini bukan atas satu usaha yang mudah, tetapi usaha yang sukar, pelbagai masalah dan cabaran yang datang, tetapi kita tidak pernah lari daripada menangani masalah itu. Pemimpin kita memikirkan sesuatu, negara kita pada hari ini kekal bersatu dan insya-Allah kita akan menjadi sebuah negara maju dan gemilang pada masa depan. Silakan. Baik, cikgu. Di manakah murid-murid kita nak dapatkan bahan-bahan pembelajaran kita hari ini, cikgu? Ya, murid-murid boleh dapatkan di portal D5 KPM Aiman. Baik, kita nak ucapkan terima ada kasih. banyak nota dan juga latihan. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Cikgu Baihaki dan Cikgu Bukhari di atas orang kata penjelasan tentang topik kita pada hari ini. Terima kasih juga kepada murid-murid yang bersama dengan kita pada hari ini dan anda semua terbaik dan juga terima kasih kepada murid-murid yang berada di rumah. Ada rezeki kita jumpa lagi. Bye-bye. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.